mengejutkan kem-kem dan kubur-kubur besaran di Perlis, di mana kem yang sekarang ini dikenali sebagai death camps ini telah pun mengejutkan bukan sahaja seluruh negara kita, malah telah pun mengejutkan seluruh dunia. Setiap hari sekarang, Datuk Yang di-Pertua, berita antarabangsa setiap hari sedang melaporkan apa yang sedang berlaku, perkembangan tentang penumaan kem-kem pemerdagangan orang manusia yang dijumpai di Malaysia. Bukan sahaja Malaysia, rakyat Malaysia ingin tahu apakah langkah-langkah kerajaan yang akan diambil untuk mengatasi masalah ini, malah seluruh dunia juga turut melihat, mengikut perkembangan di sini. Akan tetapi sudah tentunya Tuan Speaker, bahawa penemuan kem-kem pemerdagangan manusia ini telah pun membawa satu kesan negatif dan buruk Malaysia di kalangan antarabangsa. Apabila berita ini mula-mula keluar dalam bulan Mei awal, di mana kubur-kubur dan kem-kem dijumpai di Thailand, kerajaan Malaysia berada dalam keadaan self-denial dengan izin penafian diri, di mana pada masanya, pada awal apabila berita keluar, Timbalan Menteri Dalam Negeri telah pun mengeluarkan satu kenyataan bahawa tidak ada kem-kem, tidak ada, bahawa menurut, ini adalah quotation daripada Malay Mail Online, headlines, Home Ministry says no immigration mass graves in Malaysia, quote unquote, based on investigations there was no discovery of camps, graves of Rohingya illegal immigrants in Malaysia. Nah, ini adalah kenyataan yang dikeluarkan oleh Setiausaha Agung Kementerian Dalam Negeri, Dato' Alwi Ibrahim. Beliau telah pun mengeluarkan kenyataan itu selepas dilaporkan bahawa satu bekas Presiden Rohingya Club di Thailand, Abdul Karim Kalam, menyatakan bahawa sebanyak 80% kemah-kemah Rohingya, di mana Rohingya dan orang-orang Bangladeshi ditahan oleh sindiket perdagangan ini, terletak di dalam kawasan Malaysia. Pada masa itu, Secretary General Home Affairs denied dengan izin kenyataan ini. Dan bukan saja Home Secretary, bukan saja Secretary General, tetapi Timbalan Menteri Dalam Negeri juga menyatakan bahawa tidak ada langsung rakyat Malaysia, warga negara Malaysia yang terlibat dalam kes-kes pemerdagangan ini. Dan pada masa yang sama juga, Datuk Seri, Ketua Polis Negeri Kedah, Deputy Commissioner, Senior Deputy Commissioner Datuk Zamri Yahaya juga mengeluarkan kenyataan menafikan dakwaan-dakwaan terdapat kemah-kemah, kewujudan kemah-kemah ini di dalam kawasan Malaysia kita. Quote unquote, there is no such thing. As far as we know, the camps are only on the Thai side. Tuan Speaker, tetapi apabila selepas penafian-penafian ini dibuat, apakah yang kita melihat? Pada 24 hari bulan Mei, tiba-tiba kerajaan mengumumkan bahawa bukan saja satu, bukan dua, tetapi 28 kemah, death camps, dan 139 kubur-kubur besar telah pun ditemui dalam kawasan Malaysia sendiri. Ini adalah selepas penafian bahawa tidak ada Malaysia, rakyat Malaysia yang terlibat. Tidak ada kemah-kemah ini yang ada dalam Malaysia. Sekarang ada 28. Tidak ada mass graves dan sebagainya. Daripada penafian ini,
kita melihat bukan saja kerajaan ataupun pihak polis telah pun menemui kubur-kubur tersebut, tetapi yang lebih terkejut lagi hari ini dalam The Star bertajuk Camps Found in January, dilaporkan bahawa kemah-kemah pemandangan ini telah pun dijumpai seawal bulan Januari dan bulan November tahun lepas. Tan Sri, kalau diizinkan untuk membaca, personnel from the General Operations Force involved in combining exercise in the sites police were found earlier. One of the campsites erected, dengan izin, he says here, one of them who declined to be named claimed they found a site following a major arrest of illegal immigrants in January this year. The detained told us where they came from, and we followed the trail until we found the campsite. Another officer confirmed that the camp was actually discovered in November last year. When we discovered this camp, there were more than 50 people believed to be Rohingyas and Bangladeshis caged, Tuan Speaker, caged, disangkarkan, dikurung. Tetapi perkara ini tidak dimaklumkan kepada rakyat, tidak dimaklumkan secara umum, dan kerajaan menafikan segala aktiviti pemandangan pemandangan manusia, dan sehingga dan sekarang kita melihat 28 kemah-kemah besar telah pun ditemui, Tuan Speaker. Kemah-kemah ini telah pun beroperasi untuk satu masa yang lama, bukan saja berlaku bertahun-tahun. Ini menurut Menteri Dalam Negeri sendiri, dia kata sudah perkara ini mungkin disyaki berlaku 5 tahun lalu. Dan Ketua Polis Negara kata kemah-kemah ini, dia kata kemah-kemah ini mungkin telah pun beroperasi daripada 2013 sampailah 2 minggu lalu. Isunya sebab tidak ada masa lagi, saya kata bahawa Datuk Seri Tuan Speaker, kerajaan harus menjawab beberapa soalan yang cukup penting. Yang pertama adalah menjelaskan bagaimana sehingga hari ini kerajaan tidak tahu langsung mengenai kubur-kubur dan kem-kem pemandangan yang ditemui di Malaysia yang telah pun beroperasi bertahun-tahun. Yang kedua adalah untuk menjelaskan kewujudan kem-kem ke kubur-kubur tersebut, bagaimana ia boleh melepasi perhatian kerajaan apabila kawasan sepadan zon yang amat dikawal rapat oleh ketenteraan highly militarized dengan pegawai polis, penguatkuasaan tentera, imigrasi, border intelligence control dan sebagainya, it totally missed the government. Dan bagaimana sehingga hari ini tidak ada satu penangkapan yang diumumkan dibuat atas pegawai-pegawai penguatkuasaan yang terlibat dalam aktiviti pemandangan dengan manusia di kawasan sempadan Malaysia. Dan juga saya harap bahawa kerajaan akan memberi penjelasan apakah tindakan-tindakan, langkah-langkah yang akan diambil untuk memperkuatkan security sempadan kita daripada berlanjutnya lagi pencerobohan dan pelanggaran, dan menjelaskan apakah langkah-langkah ini. Sekian, terima kasih. Sebelum saya minta. Subang, ada 2 lagi wakil daripada sini. Ya, saya dapat persetujuan daripada Ketua WIP Pakatan seperti yang dibuat oleh Tenom hari itu, 30 minit untuk pembawa usul, tapi Tenom bagikan ruang waktu sedikit untuk ahli Parlimen Sendakan berucap. Dan menurut Ketua WIP, dia juga ingin memberi 5-6 minit bagi seorang wakil daripada Barisan Nasional untuk mengambil bagian dalam perbahasan usul 18.1 yang sedang dibahas ini. Ya, Kuala Kerai. Terima kasih Tuan Ketua. Saya juga ingin